Hai semua. So hari ini untuk tingkatan 3 sejarah. So we will go to bab 3. Okay. So bab 3 tentang pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. So untuk menjimatkan masa, saya akan guna bahasa singkat, bahasa short form. So negeri-negeri Melayu bersekutu, kadang-kadang saya akan guna NNB. So NNB tu negeri-negeri Melayu bersekutu. So pada last topic you dah belajar apakah apakah cara kuasa barat untuk meluaskan pengaruh ke tanah Melayu dan membentuk negeri-negeri selat. So hari ini kita tengok negeri-negeri Melayu bersekutu. So terdapat 4 topik utama dalam chapter ni, iaitu kita akan belajar tentang latar belakang tentang negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. 2P, Pahang dan Perak, Negeri Sembilan dan Selangor. So 4 negeri tersebut kaya dengan sumber bumi, iaitu biji timah dan emas. So pada topik pertama, kaya dengan hasil bumi, so you akan belajar tentang cerita-cerita pada abad ke-15, 16, 17, 18 dan 19. Apa yang berlaku? Lepas tu kita akan sambung untuk tengok bagaimana kuasa British untuk meluaskan pengaruhnya di Malaysia, iaitu melalui beberapa cara. Manipulasi, desakan, perjanjian, apakah peristiwa yang berlaku di setiap negeri. Apabila British dapat meluaskan pengaruh mereka di tanah Melayu, mereka membentuk negeri-negeri bersekutu, iaitu menjadikan Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan Selangor, 4 negeri membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu atas sebab-sebab tertentu. Akhir sekali kita akan tengok ciri-ciri dan sistem negeri-negeri bersekutu. So first thing, so kita tengok cerita apa yang berlaku, apa yang berlaku yang menyebabkan kuasa barat datang untuk menakluk Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan Selangor. Disebabkan negeri tersebut kaya dengan hasil bumi. So hasil bumi tersebut merujuk kepada biji timah dan emas. So untuk slide ni kita tengok cerita tentang biji timah. Pada abad ke-15, biji timah diusahakan oleh orang Melayu, iaitu orang tempatan. Tujuan melombong ialah untuk kegunaan tempatan dan diperdagangkan. Maksudnya jual beli dalam negeri sahaja. Tak ada ekspor, tak ada import. Pembesar memainkan peranan penting dalam perlombongan biji timah pada abad ke-15. Pembesar mengawas lombong, merupakan pemilik lombong. Mereka mendapat kuasa melombong daripada Sultan, iaitu mereka meminta surat tauliah daripada Sultan. Sebagai balasannya, Sultan diberi sebahagian biji timah sebagai balasannya. Ni pada abad ke-15, tenang je, tak ada campur tangan kuasa barat. Orang Melayu usahakan perlombongan, pembesar memainkan peranan penting dalam perlombongan pada abad ke-15.
Seterusnya abad ke-16, Perak muncul sebagai pelabuhan utama dan sering dikunjungi oleh pedagang luar termasuk pedagang Portugis dari Melaka. Pada masa itu Melaka sudah dijajah oleh Portugis. Portugis sering pergi melawat, sering berkunjung Perak untuk membeli biji timah dan mungkin fikir nak menguasai Perak juga. So, Perak kaya dan makmur. Oleh itu Aceh sebuah kerajaan daripada luar negara ingin menjadikan Perak sebagai naungan. Sultan Perak takut. Lepas tu Sultan Perak guna biji timah sebagai bahan yang bernilai, tukar atau jual beri kepada Portugis untuk mendapatkan perlindungan. So lokasi-lokasi Perak yang menjalankan pelombongan biji timah ialah Sungai Perak, Kuala Kangsar, Kelian Intan, Manjung dan Beras. Selepasnya kita tengok pada abad ke-18. Terdapat kesilapan di sini. Ni abad ke-18. Kawasan Perak dimajukan untuk pelombongan biji timah. Terdapat kawasan Larut. Dalam Larut tu ada Kurau, Terung, Beras, Kerian. Pada masa itu Sultan Perak menandatangani perjanjian untuk jual biji timah kepada Belanda di Melaka. Ada satu peristiwa penting, pengeluaran biji timah merosot. Merosot sebab terdapat aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Terdapat penyeludupan biji timah di Perak menyebabkan pengeluarannya turun. Pada masa itu Selangor pada abad ke-18, Selangor pula juga diperkembangkan untuk perlombongan biji timah. So mereka kaya dengan biji timah, dapat menarik pedagang datang. Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk jual biji timah. Seterusnya kita tengok abad ke-19. Di abad 19, Perak pula. Apakah lokasi pelombongan di Perak? So, you boleh tengok kat sini. Terdapat dua lokasi utama di Perak yang menjalankan pelombongan pada abad ke-19. Maksudnya 19th century, two place. Dua tempat. Larut dan Lembah Kinta. So, Larut tu, siapa yang memajukan pelombongan di Larut? Iaitu Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Long Jaafar dan Ngah Ibrahim memajukan pelombongan biji timah. Dengan cara apa? Membawa masuk pelombong Cina. Ngah Ibrahim pula menjadi Kuala Sepatang sebagai pelabuhan. Kenapa dia jadi Kuala Sepatang menjadi pelabuhan? Sebab salah satu sebab mereka menjadikan Kuala Sepatang untuk menjadi pelabuhan ialah untuk sebagai cara pengangkutan untuk mengangkut biji timah daripada Larut ke negeri atau negara lain. Pada masa yang sama, Lembah Kinta, iaitu di sekitar Sungai Kinta tu, Lembah Kinta muncul sebagai pengeluar utama dunia. Sebab Lembah Kinta memang maju kaya dengan biji timah, terdapat ramai pekerja masuk untuk melombong. So mereka tinggal kat sana, lepas tu kahwin kat sana. So oleh itu muncullah bandar baru seperti Gopeng, Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Papan, Pangkalan Pegu. Di Selangor pula, kita masih di bawah pelombongan biji timah. Di Selangor terdapat 3 kawasan, 3 peristiwa. Kawasan pertama iaitu Kuala Langat. Kuala Langat sebagai pusat pengumpulan cukai biji timah.
dan pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. So, Kuala Selangat tu menjadi tempat penting sebagai headquarters pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Dia macam Putrajaya sekarang. Pusat pentadbiran utama. So pada masa tu terletak di Kuala Selangor. Kuala Selangor. Lepas tu di Kuala Lumpur pula, tempat pelombongan utama ialah di Ampang. Berlaku di Ampang. Dan mereka mengangkut biji timah dengan sungai. Sungai menjadi pengangkutan utama. Lepas tu, kejayaan pelombongan tersebut telah mendorong ramai orang datang untuk mendirikan pertempatan. Untuk pengetahuan anda, nama Kuala Lumpur berasal daripada nama Sungai Lumpur. Bila orang Melayu dapat tahu Sungai Lumpur tu ada banyak biji timah, mereka menamakan tempat tersebut sebagai Kuala Lumpur. Seterusnya di Lukut. Seterusnya di Lukut. Lukut berada di Selangor. So dalam Selangor, I just want to recap, dalam Selangor terdapat 3 tempat utama, iaitu Kuala Langat, Kuala Lumpur dan Lukut. 3 tempat pelombongan biji timah. Lukut pula diusahakan oleh Raja Busu. Selepas Raja Busu mangkat, Raja Jumaat mengambil alih dan memajukan Lukut sebagai pusat perdagangan terkenal. Dan selepas tu Lukut tu diserah kepada daerah, diletak bawah daerah Sungai Ujung. So ini merupakan pelombongan biji timah, tapak-tapak penting pelombongan biji timah dan peristiwa berlaku di abad 15, 16, 17, 18 dan 19. So akhir sekali kita tengok pelombongan emas terutama di Pahang saja. So Pahang memang kaya dengan pelombongan emas. So pada sebelah kiri you boleh nampak satu map kan? Map Malaysia. So you boleh nampak garisan ungu tersebut merupakan kawasan pelombongan emas. Di Pahang, Raub. Raub merupakan tempat utama untuk pelombongan emas. Apakah bukti yang menunjukkan Raub sebagai tempat pelombongan emas? Terdapat 3 bukti, iaitu satu rekod daripada China telah menyatakan emas ialah ekspor utama Pahang pada abad ke-13. Lepas tu rekod Portugis pula mengatakan emas diperdagangkan di Melaka. Last point, Sultan Pahang guna emas sebagai hadiah ke negara lain. So emas digunakan untuk menjadi barang hiasan. Barang hiasan, contohnya barang hiasan yang bernama pending emas bertatah batu permata digunakan dalam upacara istiadat raja. So emas digunakan sebagai barang perhiasan pada masa dulu. Of course dia ada banyak kegunaan. Salah satu kegunaan ialah barang hiasan. So Sultan Pahang guna emas untuk menghadiahkan kepada negeri-negeri lain. Sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Selain Raub, terdapat tempat seperti Sungai Semantan, Sungai Tembeling, Selinsing, Penjam, Hulu Dong, Raub dan Sungai Jelai. Sebagai tempat-tempat pelоmbongan, lokasi pelоmbongan emas di Pahang. Akhir sekali, kita tengok susunan cerita pada abad ke-16 ke-19 tentang pelombongan emas. So, in short, kesimpulan you boleh tengok, nampak kaedah pelombongan emas bertukar daripada kaedah mendulang, melampan ke kaedah dedah dan kaedah lombong. Kenapa dia dapat pertukaran kaedah melombong emas? Sebab terdapat kedatangan orang Eropah pada abad ke-19 untuk memajukan pelombongan emas di Pahang. So, pada abad ke-19,
Sultan Ahmad beri konsesi. Konsesi maksud hak perlombongan kepada orang Eropah untuk memajukan perlombongan emas di Pahang. Orang Eropah guna kaedah dedah dan kaedah lombong bawah tanah. Sejak bila terdapat orang Cina datang ke Pahang, iaitu pada abad ke-18, sebab kekayaan tersebut menarik orang Cina daripada negeri Kelantan, Perak, Negeri Sembilan untuk datang ke Pahang untuk mengusahakan perlombongan emas. Okay, so pada asalnya perlombongan emas dijalankan oleh Melayu asli dan Minangkabau. So, itu saja hari ini untuk recap hari ini bab 3 sejarah. So next lesson kita akan tengok chapter kedua, topik ketiga tentang bagaimana kuasa British untuk meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri bersekutu melalui cara manipulasi, desakan, paksaan dan lain-lain. Terima kasih. Bye.